Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila zatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada sidqin walidamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ummati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila wal jamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala wasi'. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya doa yang paling sering diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertamanya marilah kita lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah, di malam yang ke 13 Rabiul Akhir bagi tahun malam ni malam 14 Rabiul Akhir bagi tahun 1446 Hijrah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan dicatat Allah sebagai amal soleh, dan untuk itu marilah sama-sama untuk kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan badan kita pada ketika ini akan mendapat pahala i'tikaf. Nawatul i'tikaf fi hasal mahdi lillahi ta'ala. Baik, tajuk yang kita nak bincang 118 di bawah tajuk pengurusan jenazah 205, semayang di atas kubur. Boleh tak pergi semayang atas kubur? Sah semayang mayat di atas kubur selain kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya duk tengok, sebab saya nak bawa jemaah umrah, jadi ada 2-3 benda yang saya duk semak. Macam kubur Rasulullah, kita pergi, kita berdoa supaya Rasulullah berdoa kepada Rasulullah, bukan minta doa kepada Rasulullah. Jangan silap. Ada orang pergi depan makam Rasulullah, dia minta doa dengan Rasulullah, dia minta doa dengan Allah. Jadi sah semayang mayat di atas kubur selain kubur Nabi, walaupun mayat itu telah hancur, sama ada ditanamkannya sebelum daripada disemayangkannya atau setelah disemayangkannya. Baik. Selama mana kita boleh semayang mayat di atas kubur seperti semayang mayat ghaib, iaitu 1 bulan daripada tarikh kematian. Sah semayang mayat di atas kubur yang digali dan tidak mengapa berhubung dengan najis, kerana ada seperti pecah mayat. Jadi tak ada masalah, mayat itu telah digali ataupun ada najis, selagi mana najis itu tak kena kita, maka sah. Dia nak cerita boleh. Jadi kita nak pergi semayang daripada kubur ni telah digali
untuk kes-kes forensik atau sebagainya, masih boleh. Nah, kerana kubur ni hanyalah dia panggil alam barzakh, alam sementara. Dalam kubur tu hanyalah mayat, kemudian dia akan hancur. Jadi sebab itu di Kedah ni ada dah 3 kubur yang Jawatan Kuasa Fatwa telah membuat satu keputusan supaya ditambun. Tanah kubur tak cukup. Nah, masjid kita ni pun tengah dia cari nak beli sampai berjuta-juta. Tu yang saya sebut, pihak berkuasa tempatan pun mereka kena fikir dah. Mana-mana taman perumahan nak buat, mesti kena ada tapak kubur. Dalam dokumen tender lah ni hanya ada tapak mainan kanak-kanak, tapak surau. Kadang-kadang maju bagi surau. Kadang-kadang dia bagi tapak saja, kita kena buat kan. Kubur tak ada. Jadi saya tanya, mereka tak mati ke agen taman ni? Bila mati nak simpan kat mana? Jadi nanti kalau kita dia buat, dia design untuk taman perumahan, buatlah kubur setengah helung. Nah, setengah helung untuk tanah kubur. Jadi tak timbul. Jadi akhirnya keputusan fatwa buat, cabut semua batu nisan yang ada, tambun 6 kaki. Lepas tu nanti korek tanam orang lain. Lepas tu waris mai bising, dia kata mana batu nisan Tok Wan saya tu, cari tak jumpa. Kan? Cari tak jumpa. Dia pun ambil kan tanah Tok Wan saya. Kita tanya ada geran tak? Lawak. Tak ada. Memang tak ada geran. Tak ada apa tuan-tuan. Bila tanah habis lah hancur. Kalau di Mekah, tuan-tuan, di Maklah tu, dia buat macam simen tu, dia letak mayat. Bila mayat tu pun ganti orang lain pula. Kita duk pergi mengaku ni, tubuh Tok Wan saya ni. Mana ada Tok Wan kita? Cabutlah batu nisan tu, ganti yang lain dah. Disebabkan tak cukup. Kalau cukup tak apa. Jadi cabut, ganti lain. Tak ada masalah. Cuma kalau nak bagi cantik, kita design bagi cantik, susun bagi elok. Saya ingat lagi elok. Baik. Bagi mayat, okey, sah sembahyang mayat gaib dari sebuah negeri walaupun jarak. Okey, jenazah gaib ialah jenazah ada tapi tak duduk depan kita. Kalau jenazah ada tu dia panggil jenazah hadir. Macam tuan-tuan sekarang, tuan-tuan hadir. Hak tak hadir tu dia panggil gaib. Gaib tu dia tengok YouTube ke, Facebook ke. Tapi dia ada. MH370 tu tuan-tuan tak boleh kata jenazah sebab tak tahu mereka ni mati ke tak. Jenazah gaib ni jenazah ada tapi tak duduk depan kita. Saya bagi contoh kerap dah. Ada kawan kita petang kemarin dia pergi rumah anak ada di Perak, tiba-tiba dia meninggal di sana. Dia kata simpan dah tadi ni. Petang tadi pukul 6. Kita boleh sembahyang jenazah? Boleh. Selama mana? 1 bulan. Daripada tempoh. Macam jenazah Ismail Haniyah yang meninggal itu hari. Yakin keluar siaran 1 bulan. Setelah dimandi dan dikafankan. Ada tak kafan? Ada mayat-mayat forensik sebulan duduk dalam peti sejuk. Jadi kalau ada mayat macam tu, dia tak mandi, tak kafan lagi. Kes forensik nak tunggu, nak buat benda siasat dan itu tak boleh semayang. Kalau kita nak semayang jenazah sahabat kita di mana-mana pun kena telefon. Jenazah mandi dah? Mandi. Kapan dah? Kapan? Baru boleh semayang. Kalau dia kata jenazah simpan dah, memang simpan tu dah confirm mandi dan kafan lah. Ada juga yang mandi kafan tapi dia pun tak semayang lagi. Boleh lagi tak semayang dulu? Boleh. Boleh. Nah, dia pun tak semayang lagi. Tapi kita nak semayang dulu sebab kita tahu. Boleh. Sah semayang mayat gaib daripada sebuah negeri, tempat walaupun jaraknya kurang dari perjalanan membolehkan seorang itu mengqasarkan. Maknanya, boleh. Atau mayat itu berada pada arah lain kiblat walaupun orang yang semayang itu menghadap kiblat. Boleh. Kawan kita mati di Tera. Kita tak ada pergi tengok. Baru baca WhatsApp. Meninggal lah. Lepas tu, dengar cerita, kata, malam ni nak simpan dah saat lagi, kata lepas maghrib. Memang kita tak ada pergi. Dan memang kita tahu, okey, kita dah boleh semayang, walaupun tak jauh. Kurang perjalanan yang boleh mengkhasarkan semayang. Baik. Boleh. Jenazah gaib. Bagi mayat yang ada pada tempat itu tidak gaib adalah tidak sah semayang katanya kecuali mereka hadir itu. Kalau duduk depan tu, kena tak boleh gaib lah.
Mayat dah ada depan ni, dia kata aku nak pergi surau tu nak sembahyang dalam gaib. Tak boleh lah. Dah ada dah sini. Nah. Cuma dalam perbincangan itu hari, nah, dalam bab sembahyang jenazah gaib ini mesti ditentukan siapa meninggal. Kalau mayat hazir tak wajib tentu. Kita dah bincang dah dulu. Nah. Tu, muka surat 117 ni peringat baliklah. Nah, bagi mayat yang hazir tidak wajib menentukan nama si mati. Sebagai tidak wajib menentukan nama si mati atau sebagainya bagi mayat yang hadir. Jika ditentukan nama misalnya mayat Zaid atau ditentukan pada lelaki padahal dia tidak syarat kepadanya, ternyata salah. Mayat itu Umar atau jelas mayat itu perempuan, tidak sah. Bagi mayat yang hadir tidak wajib kita tentukan jenazah. Kita pergi semayang, kita angkat Allahu Akbar, takbir, lintas hati nak semayang. Nah, qasad jenazah, ta'yin, Allahu Akbar. Itu saja. Kalau kita pergi tentu tiba-tiba salah, maka semayang itu batal. Kerana tidak wajib, tapi bagi gaib memang wajib kena tentu. Nah, itu dalam perbincangan yang lepas. Jadi tidak ada masalah untuk jenazah yang gaib kita nak sembahyang, tapi kita kena pastikan betul-betul siapa yang meninggal, lelaki atau perempuan. Bagi mayat yang hadir tidak wajib. Sah sembahyang di atas kubur dan sembahyang gaib oleh mereka yang ahli fardunya pada waktu matinya dengan bahawa adalah dia pada ketika seorang Islam mukallaf. Ahli fardu sembahyang atas kubur. Makna ahli fardu ni kita memang ahli untuk sembahyang. Kita termasuk ahli fardu kifayah. Tiba-tiba hari dia mati kita tak ada. Ataupun kita balik lewat, kita boleh sembahyang di kubur? Boleh. Dia kita boleh. Nah, pada waktu matinya, boleh. Patutnya kita kena ada lah. Kita ahli fardu kifayah tau. Kalau mana orang kawasan ni mati, kita adalah ahli fardu kifayah. Cuma bila ada orang lain sembahyang, kita selamat lah. Tapi kita nak pergi sembahyang atas kubur, boleh ya? Boleh. Dia kata boleh. Ataupun sembahyang dalam gaib pun boleh. Okey. Itu bab sembahyang selesai. 209, liang kubur. Sekurang-kurangnya liang kubur hendaklah mempunyai satu lubang untuk menegah segala bau daripada mayat itu dan bagi mengelak daripada dibongkar oleh binatang buas. Yang akmat ialah seperunjung. Seperunjung ni setinggi kita lah, lebih kurang 6 ke 7 kaki, 7 kali 4. Dia beritahu awak tak korek bagi dalam sikit. Korek bagi habis bok beho. Tak ada kambuh mayat, beho tu masuk dulu. Dia tujuan dia kena faham tujuan, tuan-tuan. Tujuan dia sekadar kita nak bagi mudah kita, dan kalau kita simpan itu tak bau busuk dan itu cukup. Macam dulu kita bincang, dia bab fiqh ni bagi faham. Tu saya kalau mengajak dia masam, saya nak bagi budak faham apa sebenarnya. Saya macam contoh, apa sebenarnya mandi jenazah? Kamu faham apa? Mandi jenazah, mandi wajib. Iaitu meratakan air seluruh anggota badan setelah dihilangkan najis. Itu. Faham? Mandi ya? Kalau tak ada daun bidara, sah. Tak bubuh sabun pun sah, mandi wajib. Jadi bila orang faham yang tu, bila dia buat kerja, dia rasa mudah sikit. Kalau tidak, dia duduk fikir, lagi aku lagi salah, tak ada. Faham matlamat. Kapan yang tu juga? Kapan ialah tutup jenazah supaya tak nampak air. Jadi, kalau nak ikut sunnah adalah cara dia. Tapi habis tak faham sangat, tutup, sah. Gitu. Macam semayang jenazah. Faham dia apa? Niat dalam hati. Allahu Akbar. Lintahlah hati nak semayang itu khusat, jenazah itu ta'yin. Lepas tu baca Fatihah hati. Baca Fatihah. Usalli ala hadzal mayat arba'an takbirat. Dia tak niat tak apa lagi. Siapa suruh apa? Niat dalam hati. Niat semayang ni 3, 2, 1. 3 qasad ta'aruz ta'yin. 2 qasad ta'yin. Yang 3 qasad saja. Hak 3 ni semayang fardu. Angkat takbir Allahu Akbar, lintas hati aku nak semayang fardu isya. Allahu Akbar. Itulah niat. Kalau semayang sunat 2 ya. Qasad dengan ta'yin. Allahu Akbar. Lintas hati nak semayang jenazah. Semayang qasad jenazah ta'yin. Allahu Akbar.
Hayya usalli ala hazama arba'atak. Itu lafaz. Orang dah terpengaruh dengan lafaz tu. Lah kali dia aku minggu depan nak pergi umrah. Niat umrah tak apa. Siapa suruh apa? Doa pun tak ada. Tak ada satu pergi umrah, pergi haji. Tak ada satu yang kena apa. Kok lah kalau ada meh. Niat dalam hati. Nah? Jadi tak payah apa-apa. Dan faham. Liang kubur cukup sekadar hilang bau mayat dan mengelak daripada buku binatang. Yang akmal seperunjung. Setinggi kita. Liang lahat dah lebih afdal daripada liang belah. Liang seperti parit. Liang belah ni dia buat macam parit. Dia letak dalam tu. Tengah-tengah. Liang lahat dia letak, dia korek tepi. Jadi kita masukkan dalam tu macam kita tolak laci. Itu liang lahat. Kedah dua-dua tak buat. Sebab kita bulan kandar. Cuma dibaling saya tengok. Dibaling ke di mana? Dia buat liang lahat. Lepas tu dia tak buat kandar. Dia ambil kayu dia susun. Tengok keadaan tanah. Kalau tanah liat tak apa. Kalau tanah runtuh tak boleh. Jadi lah kali kita bulang kandar. Liang lahat pun tak ada. Liang apa tengah ni pun tak ada. Jika tanah kuat dan tidak mudah runtuh. Baik. Itu bab liang. Ketika menanam mayat, wajiblah dibaringkan mayat pada lambung. Kena baring mengiring belah pinggang. Dan afdal dibaringkan lambung yang sebelah kanan. Dan menghadap kiblat. Macam mengiring. Wajib menghadapkan muka ke arah kiblat. Jika ditanam secara membelakangkan kiblat, silap belakang. Atau bagi terlentang begitu. Tidak. Atau disembam, lagi tak boleh. Sembamkan mayat hukumnya haram. Ke bawah atau berpaling daripada arah kiblat, wajib digali semula bagi membetulkan menghadap kiblat selagi mayat itu belum berubah. Ada kes tuan-tuan, ada kes. Terpaksa korek balik. Satu hari, dia bercerita, geng hak korek liang ni, mereka korek lama sangat, tak larat, mereka pakat balik. Jadi, mereka tak ada lah. Jadi, ada orang lain yang pergi untuk nak kebumikan jenazah. Geng-geng muda ni, geng-geng RZ, geng-geng Mak Rempik ni, laju lah. Bawa pergi. Kan? Lepas tu, habis. Telefon Tok Imam. Tok Imam baru nak minum teh tarik. Singgah kedai, dia ingat lambat ikut. Lalunya, mereka tengah jam. 15 minit siap. Tak mai Tok Imam. Boleh baca dah, siap. Hai, siap dah mau buat? Siap dah. Tok Imam pun pergi baca talqin. Habis baca talqin balik. Esok pergi kedai kopi tembang. Siapa pergi tanam jenazah? Tu geng muda-muda. Dia bertanam tu mana? Dia betak. Gitu. Nak korek balik. Wajib digali semula. Tu alhamdulillah dia tanya esok. Kalau seminggu dia tanya. Dah halal dah. Tu, kena. Jadi kena tengok-tengok. Depa ni tak betul ke? Letak di atas lambung kiri dan menghadap ke arah kiblat. Sebab itu bila kita pergi kubur, ni kiblat, kita kena duduk di sini, di kubur. Sebab mayat menghadap sini. Kalau kita duduk sana, kita duduk melakangkan mayat lah. Kalau mak kita lah, kalau kita nak pergi sembang dengan dia kan, sini ya, kena duduk sini. Ni kubur. Kalau duduk sana tak boleh sebab dia akan menghadap kiblat. Jadi kita kena melakangkan kiblat, kena pergi depan kubur, berdoa di situ. Wajib digali semula bagi membetulkan menghadap kiblat selagi mayat itu belum berubah. Haram menanamkan dua mayat dalam satu lubang. Sama ada kedua lelaki atau bercampur antara lelaki dengan perempuan. Walaupun mahram kecuali kerana hajat. Seperti tanah penguburan terlalu sempit atau mayat terlalu ramai. Tak boleh. Fiqh mazhab Imam satu lubang tak boleh tanam. Cuma ada orang dia gali kubur panjang. Tapi lubang masing ada kan. Mungkin aksiden 7 orang serentak. Dia panggil BO gali. Tapi dalam lubang yang masing tak boleh dikumpulkan satu lubang letak 4-5 mayat. Walaupun mereka adik-beradik mahram. Itu tak boleh. Haram menanamkan 2 mayat dalam satu lubang. Kerana nanti akan dibangkitkan seorang-seorang. Cuma sunat kalau kita nak simpan jenazah, disimpan kawasan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kawasan kubur tok-tok guru. Pergi situ. Itu sunat. Kerana mereka akan beri syafaat kepada kita ketika alam barzakh. Baik.
Walaupun mahram kecuali kerana hajat. Hajat tak payahlah. Macam perkuburan massal. Massal ni istilah Aceh. Perkuburan besar di Aceh. 40,000. Nak buat apa dah? Pakai tolak ambil ho lah. Nah, kematian tsunami di Aceh. Hampir 150,000. Hampir 200,000 mati. Nak buat macam mana dah? Dengan bau busuk dan sebagainya. Itu tak payah. Itu tak boleh nak buat apa dah. Dia tanam satu kubur sampai 40,000. Satu kubur 50,000. Kerana terlalu sempit atau mayat terlalu banyak. 213, haram memindahkan mayat ke kubur yang terlalu jauh dari kubur di mana seorang itu meninggal. Hukum asal tuan-tuan haram. Nah, sebab itu Datuk Arundin, ramai tok-tok guru kita yang meninggal di mana? Di situ disimpan. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah meninggal di rumah dia, tempat tidur dia, di situlah makam Rasulullah. Di mana kita meninggal, di situlah tanah kita yang nak kita kembali. Sebab itu makruh kalau kita macam buat kubur tugu negara tu siap-siap. Nah, kita abang kat cucu kita nanti buat satu kubur, nanti Tok Wan pergi simpan di situ. Tak tentu lagi. Tu fiqh mazhab Imam Syafi'i, makruh sedia tanah kubur. Korek tanah kubur siap-siap tu makruh. Nah, kan ada depa korek siap-siap, lepas tu tutup sikit bagi mudah kan. Tapi kalau terpaksa macam di Kampung Naga tempat saya duduk tu, sebab kubur tu dia banyak pokok, akak-akak pokok tu banyak, dia korek tak balon untuk mudah. Tapi hukum asalnya adalah makruh. Makruh pi beli kain kapan, pi Pekan Rabu, pi tengok kain elok-elok, beli simpan siap-siap, beli kapur baru siap-siap. Makruh. Pasal apa Ustaz? Tak tentu boleh pakai lagi. Hak suruh buat persiapan yang tu tak kena bersiap, yang tu orang hidup akan uruskan. Persiapan amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Nah, sebab itu yang dia kata makruh. Haram pindahkan mayat atas kubur terlalu jauh daripada kubur di mana seorang meninggalnya, kecuali yang tinggal. Kalau nak pindah ke Mekah, eloklah. Ke Madinah elok. Mati di Mekah bawa balik mai tergayat lagi silap. Orang di Mekah sembahyang berjuta-juta doa hari-hari. Sebab itu bukan semua Allah nak pilih mati di Mekah dan mati di Madinah. Dan polisi kerajaan Saudi pula, mana-mana yang tidak mati dalam tanah haram tak boleh simpan dalam tanah haram. Kalau orang Madinah, dia mati dalam tanah haram Madinah, baru dia disimpan di, bukan Baqi'. Lah ni tak boleh, Baqi' dah penuh. Itu polisi dia. Mekah sama juga. Dan Ma'la dah penuh dah. Ma'la untuk orang kenamaan mereka saja. Tak apalah, janji disimpan di Mekah. Walaupun mungkin bukan dalam tanah haram. Tapi dalam disimpan di Baqi' ataupun di Ma'la, itu memang dikendaki oleh sunnah Rasulullah. Barang siapa yang disimpan di perkuburan Baqi' Ar-Rarqa di Madinah dan perkuburan Ma'la di Mekah, nanti bila mati akan masuk syurga bighairi hisab. Bukan semua orang boleh mati di Mekah. Dan polisi pula kerajaan Madinah pula, kalau tak mati dalam tanah haram tak boleh simpan. Walaupun dia duduk Madinah 80 tahun. Duduk di Mekah 80 tahun. Tiba-tiba dia sakit, pergi berobat di Jeddah. Nak balik simpan? Tak boleh. Dia kena mati dalam tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Baru boleh disimpan di dalam tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Atau Baitul Maqdis, kerana tidak haram memindahkan mayat ke salah satu daripada 3 tempat di atas jika tinggal berhampiran dengannya. Tapi kalau setakat daripada Johor Bahru, nak bawa balik mai sini tak apa. Tapi kalau mati di Jepun, mati di Amerika tu, tak payahlah bawa balik. Susah tuan-tuan. Kos dan sebagainya, kena seal jenazah, kena buat apa-apa prosedur. Kalau mati di mana? Di US, kita bercerita Allah Alam, nak kena sedut darah semua. Keringkan darah. Jadi, menyiksa mayat dan sebagainya. Simpanlah di sana. Daripada kami payah nak pergi tengok, Ustaz saya tanya bila, kalau kubur mak di sini nak pergi tengok sehari berkali, tanya bila. Kalau kubur mak kita di dekat rumah kita pun, bukan kita pergi tengok kerap pun. Kan? Kalau jauh pun tak apalah, hantar doa lah insyaAllah. Ada keperluan, ada duit, pergi lah nanti. Baik. Jadi, kita tangguh sampai di situ. Sunat mentahqiqkan mayat yang sudah baligh. Keterangan pada qid sunat talqin mayat yang belum balik. Talqin ini, talqin di perkuburan itulah.
Dia ada lagi yang kita bincang lepas tu, laqin al-mayyit tu iaitu mengingatkan orang yang nak mati tentang kalimah la ilaha illallah, itu dia panggil talqin juga, laqin al-mayyit. Nah, itu pun talqin juga. Tapi talqin ni talqin makna mayat yang sudah balik sunat talqin. Pendapat qil yang lemah sunat talqin mayat yang belum balik. Tapi kalau mayat kanak-kanak itu tidak sunat lah. Untuk kita talqinkan. Baik. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi dalam pertemuan akan datang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, terbaik itu masa sendiri. Saya mohon ampunan maaf, insyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan dengan izin Allah subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radina billahi rabba bil islam dina sayyidina Muhammadin nabiy wa rasulah. Allahumma inna haqqan wa warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila wa warzuqna tinaba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'yuhdina siratal mustaqim siratal nabiyyin wa syuhada as-siddiqin was salihin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna ma'an tafarraqan ma'suma. ولا تدع لنا ما فينا ولا معنا ولا ما يطمنا سقيا ولا مطودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.